Okey, baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada murid-murid Dua Kuning. Okey, bersama dengan Cikgu E lagi pada kelas hari ini. Okey, baik. Murid-murid sudah makan, sudah sarapan? Dah, cikgu. Okey, bagus. Karina sudah makan. Atika sudah sarapan, Atika? Sudah, cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau sudah makan, kita imbas kembalilah ya kelas yang lepas. Boleh? Boleh. Okey, cikgu share screen sekejap. Okey, start sharing. Okey. RBT. Okey, Karina nampak kan group kelas kita? Nampak, cikgu. Ya, cikgu kita imbas kembali dulu. Okey, semalam kita belajar kelas topik apa ya semalam? Semalam kita belajar alatan menghidang, betul ke? Hello, Karina? Betul. Betul. Okey, kita belajar alat menghidang. Okey. Alat menghidang adalah satu alat yang digunakan mengikut kreativiti dan bergantung pada jenis reka bentuk yang hendak dibuat. Maksudnya, alatan menghidang ni adalah peralatan yang untuk meletakkan bahan-bahan atau masakan kan yang telah kita siap masak. Contoh ni kita goreng sayur, goreng mi. Mi tu dah siap, kita nak hidangkan kepada keluarga ataupun tetamu. Jadi kita perlukan pinggan mangkuk. Betul tak, Atika? Betul. Jadi pinggan mangkuk tu adalah salah satu contoh alatan menghidang. Okey, kita tahu ada set pinggan mangkuk, ya. Kita tahu ada set sudu garfu, ya, set cawan. Cawan yang ada tangkai tu biasanya letak kopi lah, minuman yang panas. Manakala yang untuk macam letak aiskrim dengan pencuci mulut, itu bolehlah guna gelas yang kaca lah. Okey. Buat roti ya, untuk letak roti kan. Bagi pelanggan tengok roti yang dia hendak pilih lah, dia boleh pilih melalui wak roti ni, kaca. Okey, ataupun penutup kek, penutup roti ya. Dah kek yang apa dah siap dibakar, dibuat, dihiaskan, maka kita tutupkan dengan kaca. Agak-agak kenapa kita perlu tutup ya? Karina dengan Atika tahu tak? Agak-agak kenapa kita kena tutup dengan penutup kek Dari roti? mengelakkan dari hinggap. Ya, betul. Betul tu Karina. Untuk elakkan daripada gangguan lalat, cicak ataupun tikus Okey. Inilah antara contoh yang cikgu share ya. Semalam cikgu di bengkel kan, bengkel sekolah. Cikgu share lah, ini adalah salah satu contoh alatan menghidang, iaitu gelas. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh Kalau macam tu kita teruskan dengan kelas kita hari ni, boleh? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Betul, cikgu. Okey, pada topik hari ni kita akan belajar masih lagi topik sama tapi adalah perkakasan. Okey, kalau jika buka buku teks, buka muka surat berapa ni, Cak? 153 ya. Buku teks muka surat 153. Okey, kita masih lagi dalam topik 2.6.3. Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan ya. 2.6.3. Kita dah belajar dah alatan memotong, alatan membentuk, mengukir, alatan menghias, dan semalam kita belajar alatan menghidang. Jadi hari ni kita belajar perkakasan. Okey, cikgu nak tanya, apa perbezaan bagi peralatan dan perkakasan? Apa perbezaannya? Cuba teka. Karina ada lagi dengan Tika?
Ada. Okey, agak-agak alat apa perbezaan perkakasan dengan peralatan? Boleh tak tahu? Alatan ialah peralatan yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Okey, perkakasan pula? Peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih ya murid-murid. Okey, kalau untuk memudahkan pemahaman kalian, peralatan ialah alatan ya yang tanpa menggunakan elektrik seperti pinggan mangkuk untuk menjadikan alat untuk meletakkan makanan ya. Manakala perkakasan ialah alatan juga, peralatan bantu dalam penyediaan reka bentuk makanan, tapi dia mempunyai elektrik ya. Ya, alat perkakasan yang menggunakan elektrik lah untuk memudahkan kerja-kerja reka bentuk makanan. Okey, dia juga jimatkan masa dan juga tenaga. Okey. Macam kalau kita lihat gambar yang air fryer kan. Zaman dulu tak ada air fryer, jadi kita nak goreng ayam, goreng nugget, goreng pisang, kita goreng guna kuali, betul? Kuali, dapur gas, nak panaskan minyak panas kita baru goreng. Tapi sekarang dengan air fryer senang. Nugget tu kita letak je dalam air fryer, kita putar berapa minit, ting-tong dah. Dah siap. Tanpa minyak, lagi sihat, lagi jimat, lagi mudah. Okey? Boleh setakat ni? Boleh? Boleh juga. Okey, ada siapa nak masuk tu? Haziq Iskandar. Okey, selamat datang kepada Haziq Iskandar. Selamat datang, kita masih belajar. Kita baru nak belajar ni, apa ni perkakasan ya? Okey, kita kembali balik. Mana pergi sudah? Mana pergi? Sekejap Okey, sudah nampak perkakasan tu, slide perkakasan? Kairina, Ya, cikgu. nampak tak perkakasan tu? Nampak. Ha? Saya pun nampak, cikgu. Nampak. Oh, nampak cikgu tapi tak nampak perkakasan? Sekejap ya. Nampak, cikgu. Saya nampak. Oh, nampak. Nampak Yalah, sebab cikgu guna phone kan, leceh sikit. Okey, kalau macam tu kita teruskan topik kita pada hari ini iaitu perkakasan ya. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Maksud bagi perkakasan ialah alat elektrik untuk bantukan memudahkan kerja-kerja reka bentuk makanan, penyediaan dalam reka bentuk makanan. Okey, cikgu cerita lagi sekali. Ianya jimat masa dan tenaga. Kerana apa? Kerana kita hanya perlu letakkan makanan seperti nugget kan di dalam air fryer, kita pusingkan beberapa minit dengan dengan tenaga elektrik, maka cepat masak dan sedap dan sihat berbanding kalau kita gorengkan dalam kuali, letak minyak panas-panas kan. Itulah perbezaan dia. Okey, kita lihat apa yang ada dalam perkakasan. Okey, pertama, pengisar pelbagai guna. Okey, boleh nampak ya murid-murid? Okey, apa tu Atika? Nampak? Nampak. Haziq nampak Haziq? Hello Haziq, dengar tak? Okey, tak mengapa. Atika nampak. Okey, kita teruskanlah Okey, nombor 1 adalah pengisar pelbagai guna. Apakah fungsi pengisar? Fungsi ni adalah untuk mengisarkan pelbagai jenis makanan dan ia amat jimatkan masa dan tenaga. Okey, senang cerita, pengisar ni adalah blender. Orang putih panggil blender. Okey, fungsi dia untuk mengisarkan kan. Okey, sebelum ciptanya blender, zaman mak-mak kita, nenek kita gunakan batu lesung. Pernah dengar tak batu lesung? Yang untuk tumbuk sambal belacan. Buat Dengar, berempah. cikgu. Batu lesung.
Siapa nak masuk lagi tu? Syamira Balkis. Okey, selamat datang Syamira Balkis. Dah makan? Dan aku 10 masuk Tak apa. Yang penting kamu masuklah. Terima kasih kerana menyertai Google Meet ni Cikgu cerita tentang perkakasan Syamira, boleh? Okey, cikgu buka balik slide tadi. Okey. Syamira nampak tak pengisar tu? Syamira ke, Atika ke, Karina ke? Nampak. Okey, kalau nampak cikgu teruskan Okey. Alat perkakasan bagi pertama adalah pengisar, kan? Okey. Sebelum terciptanya pengisar, zaman nenek kita guna batu lesung. Kerana kita nak buat sambal belacan kan, kita nak tumbuk sambal belacan tu kan. Tapi dengan ciptanya pengisar atau kita panggil blender ni, maka ia lebih lebih cepat, lebih mudah dan senang. Okey. Kerana kalau kita guna tangan tumbuk batu lesung kan, tangan tekan cili, nanti kita punya tangan kan pedas, pija, orang kata pija kan. Jadi itulah leceh-leceh lah, orang kata leceh lah. Tapi dengan pengisar ni, hanya blender saja, dengan 1-2 minit sudah siap dah kita punya sambal belacan. Jadi sangat mudah dengan blender. Siapa nak masuk lagi tu? Usma Asri. Okey, selamat datang Usma. Selamat datang, kita masih belajar perkakasan Sebentar Okey. Seterusnya. Okey. Nombor 2, alat perkakasan nombor 2 adalah pengisar jus buah-buahan. Okey, apakah fungsi pengisar jus? Sama juga dengan pengisar yang pelbagai guna lah. Cuma pengisar untuk cili ataupun daging tidak boleh campur dengan pengisar buah-buahan. Kerana nanti kita punya buah, kalau kita blender dekat blender yang cili kan, nanti dia sudah tak, orang kata apa, sudah tak segar. Sebab lagi satu kebersihan sebab daging kan dia takut kan, tak, orang kata faktor kebersihan juga. Jadi kalau kita guna pengisar khas untuk buah-buah, maka kita punya jus buah tu lebih segar, lebih sedap lah. Fungsi dia pun sama mak. Blender kan, you nak jus mangga, blender lah mangga. Nak jus tembikai, blender lah tembikai. Jus oren, blender lah oren. Okey, boleh? Boleh setakat ni murid-murid? Boleh Atika? Boleh apa tu? Kairina? Boleh cikgu. Okey, boleh Okey, bagus. Yang lain boleh? Boleh ikut setakat ni? Okey, kalau kamu nak lebih faham, buka buku teks muka surat 153 Cikgu tengah bincang ni. 153 iaitu perkakasan Okey, seterusnya. Pengadun roti. Okey, pengadun roti. Nampak? Dulu sebelum tercipta ni pengadun roti, kita dulu kena guna tangan tau, uli tepung. Guna tangan, guna sudu kan, leceh kan. Makan masa berjam-jam nak uli sampai jadi adunan, jadi dough. Tu nak rehatkan lagi kan. Tapi dengan adanya pengadun roti, hanya perlu masukkan tepung roti atau air. Lepas tu kita tekan tet. Kita set masa semua, pasang elektrik, okey, automatik. Dia tolonglah uli siap-siap. Uli siap-siap kan, dia akan bagi tahu kita dah siap. Maka kita hanya perlu masukkan ke dalam acuan roti, kita bakar. Senang tak dengan adanya pengadun roti ni? Murid-murid senang tak? Hello? Ada lagi dengan cikgu? Rasa senang kan? Kan senang kan? Mudah kan? Dulu kita kena guna tangan. Secara pukal tau. Guna tangan sendiri, uli. Uli sampai tangan terseliur, sampai lengur tangan. Sebab apa? Sebab tak ada mesin. Lepas cipta ni mesin, maka kita hanya perlu tekan, dia sendiri automatik pusing. Nampak? Sebab tu dia kata amat jimatkan masa dan tenaga. Okey? Boleh? Kita lihat slide seterusnya. Okey, mesin pengadun. Okey. Apa beza bagi mesin pengadun dengan pengadun roti? Pengadun roti dia guna khas untuk roti saja Tapi untuk mesin pengadun ni,
dia banyak fungsi boleh guna untuk buat kek, buat biskut, buat roti, buat mi ataupun pasta. Fungsi dia pun samalah, lebih kurang sama, iaitu cepatkan proses mengadun bahan dan hasilnya tekstur adunan lebih lebih menarik, lebih lembut, lebih licin dan lebih cantik. Ni cikgu percaya ni kalau nak dekat raya kan, raya puasa, mak-mak kita mesti akan keluarkan mesin ni. Ini adalah contoh lah, yang gambar ni contoh. Tapi rumah tu kalau kata yang tak ada ni kan, kita ada yang tangan tu. Mesin pengadun tapi yang kena pegang guna tangan tu. Yang jenama Panasonic ke Kin kan. Macam tu lah. Lebih kurang sama je fungsi dia. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, periuk nasi elektrik. Okey, murid. Cikgu percaya semua rumah mesti ada periuk nasi ni. Kalau tak ada periuk nasi ni, macam mana nak makan nasi, betul? Betul tak murid-murid? Betul ke salah? Kan? Rumah kita wajib ada. Kalau tak ada ni, korang tak, macam mana nak makan nasi, betul tak murid-murid? Jadi fungsi periuk nasi adalah untuk menanak nasi. Amat jimatkan masa, waktu dan tenaga. Okey, cikgu ceritakan lah. Cikgu kongsikan zaman mak cikgu. Zaman mak cikgu tak ada lagi tau periuk nasi ni. Jadi macam mana? Okey, bersih beras tu, basuh sampai bersih, letak air. Lepas tu bakar atas api tau, kayu arang tu. Lepas tu kena tiup, kena jaga. Kalau you leka, habis, hangus nasi. Bila hangus, habis, orang tua marah, kena pukul. Tapi dengan adanya periuk nasi elektrik, dah basuh beras bersih-bersih, letak air, sukat siap-siap, kita hanya perlu pentik je. Pasang elektrik, pentik dekat tu. Apa tu? Cook. Warm dengan cook. Warm tu adalah untuk panaskan nasi. Cook, kita tekan cook kan, pentik yang warna putih tu. Nanti dia masak kan, dia tahu sendiri, tenang balik. Dengan masa yang cepat, dapat jimatkan masa, waktu dan tenaga. Okey? Okey, ketuhar, oven pun sama, fungsi ni untuk memanggang ataupun membakar makanan. Okey, contohnya nak bakar kuih raya kan, kita bakar ke dalam oven. Ketuhar ni kuih raya, buat kek, ayam panggang, BBQ, semua boleh. Dapat jimatkan masa, waktu dan juga tenaga. Okey, akhir sekali, ketuhar gelombang mikro. Okey, fungsi bagi ketuhar gelombang mikro atau kita panggil microwave, dia tak sama dengan ketuhar ni tau, ketuhar elektrik. Ketuhar mikro, fungsi ni untuk panaskan makanan. Murid pernah pergi 7-Eleven tak? Murid. Hello? Kairina? Atika? Syamira? Ya, cikgu. Kamu pernah pergi 7-Eleven? Pernah. Kan? 7-Eleven dia ada tu oven kan? Itu bukan oven tau, tu panggil microwave. Sebab kita beli Maggi ke, kita beli makanan sejuk beku kan, frozen kan, makanan sejuk beku. Kita nak panaskan, kita tak perlu panas kat kuali. Sebab apa? Nanti panas kat kuali, hangus. Jadi kita hanya perlu masukkan ke dalam microwave. Kita panaskan lah dalam tempoh yang dia tulis 5 minit ke 10 minit kan. Kita tekan tit. Nanti ting, dia pusing. Pusing nanti dalam gelombang tu dia menyala lah. Ada lampu menyala, dia pusing. Nanti dia masak ni ting. Itulah microwave. Okay, fungsi dia lebih kurang sama dengan dapur gas lah, dengan kuali. Cuma yang oven ni dia lebih, orang kata selamat, lebih jimat dan dapat pendekkan tempoh untuk memanaskan, memanaskan makanan tersebut lah. Okey, kita lihat cikgu nak share lagi satu gambar sebentar. Okey, murid nampak tak apa terjadi ni? Alamak ai. Hello, nampak tak murid? Nampak, cikgu. Okey, kenapa berlaku ni macam ni? Cuba cerita.
Cuba bagi pendapat. Kenapa berlaku ni macam ni? Tengok nasi ni. Murid-murid. Sebab dia masak. Aha. Dia masak. Atas. Dapur gas tu kan dia masak. Lepas. Sebab tu murid-murid, cikgu share gambar ni sebagai peringatan keselamatan. Jadi, apabila setiap kali kita nak masuk ke dapur memasak, kita haruslah berhati-hati dan pastikan keselamatan kita terjaga, ya. Maksud cikgu, apabila kita nak gunakan perkakasan seperti periuk nasi, seperti blender kan, pastikan tangan kita kering, pastikan wire tu selamat, tak terdedah daripada api ke, tergunting ke apa kan. Jadi lebih baik ada bimbingan daripada ibu lah, ya, ibu atau keluarga kita yang pandai masak. Jadi cikgu share gambar ini adalah sebagai peringatan keselamatan bersama. Dan untuk pengetahuan murid-murid, kalau guna perkakasan, tak perlu lagi tahu letak atas dapur gas ni semua, tak payah, sebab dia menggunakan tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik yang tolong masakkan, dia hidupkan enjin dan dia masakkan. Okey, boleh? Sekejap Okey, sudah nampak cikgu punya muka murid-murid? Dah, cikgu. Okey, sekarang jam telah menunjukkan pukul 10 pagi. Jadi kita ada lagi berapa minit lah, ya. Berapa minit lagi. Okey, sekarang seperti biasalah, setelah kita belajar topik pada hari ini, maka cikgu hendak murid-murid membuat nota, ya, sebagai kerja rumah. Okey? Boleh faham? Ada faham setakat ni? Faham? Buat nota? Cikgu. Okey, faham Okey, sekarang cikgu nak tanya, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tidak. Tidak. Jika tidak, cikgu nak tanya, kenapa murid-murid belum hantar lagi yang apa tu? Peta I-Ting tu. Ingat tak cikgu ada pesan? Kan cikgu pesan kata buat peta I-Ting. Tapi cikgu tunggu sampai hari ni, seorang pun belum hantar lagi. Tidak mengapa, mungkin sibuk dengan kelas kan, kerja rumah banyak kan, tak apa. Cikgu bagi lagi tempoh lah. Agak-agak kamu nak hantar bila tu? Minggu depan boleh? Minggu depan. Cikgu terangkan yang peta I-Ting tu, kamu pilihlah mana-mana satu, ya. Kamu pilih mana-mana satu. Kamu nak pilih alatan menghidang ke, alatan menghias ke, perkakasan, pilih satu saja, satu topik, ya. Kamu buat peta I-Ting. Peta I-Ting tahu kan? Tengah-tengah letak tajuk, lepas tu sekeliling dia letaklah alat-alat. Tengah-tengah tu letaklah, okey, contoh ni, alatan menghidang. Okey, alatan menghidang apa fungsi dia? Kan cikgu dah bagi slide kan, tulis tengah-tengah. Lepas tu sekeliling letaklah gambar-gambar. Okey, letak, okey. Contoh alatan menghidang. Pinggan, apa fungsi pinggan? Meletakkan makanan. Okey, letak cawan, gambar cawan. Okey, apakah fungsi cawan? Untuk meletakkan minuman. Macam tu. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. Tapi hari ni kamu semua memang hebat. Terbaik kamu semua. Memberikan kerjasama yang sangat bagus. Bagus, terbaik semua. Okey? Ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Usma? Mana Usma punya kepala cikgu nampak tudung saja. Nama kamu Usma, ya? Nak saya Asla, cikgu. Oh, Asla. Abi yang Asla. Itulah itu dia Usma, cikgu ingat Usma. Saya pakai nama mak saya. Oh, minta maaf lah, ya. Usma tu nama ibu lah. Okey. Baik Asla, terima kasih Asla. Okey, Asla. Yang hadir hari ni Asla, Atika, Khairina.
Haziq. Mana kamu Haziq? Line dia slow. Oh, line dia slow. Jadi dia tak dapat berbual dengan cikgu lah. Ya kot. Tak dapat buat, tak apalah. Tak mengapa. Okeylah. Oleh kerana topik kita pun telah belajar hari ini, maka cikgu ingin membuat satu rumusan ringkas lah. Okey, tak nak makan kamu punya data banyak-banyak. Okey. Okey, pada kelas hari ini kita telah pun belajar perkakasan. Okey, perkakasan. Apa perbezaan perkakasan dengan peralatan? Peralatan dia tidak menggunakan tenaga atau sumber daripada elektrik. Buat barang yang tidak diperbuat daripada ni lah barang electrical, ya. Manakala perkakasan, setiap alat perkakasan mesti gunakan elektrik, ya, elektronik, ya. Seperti periuk nasi, blender, oven, kan, sebagai contoh yang cikgu tunjuk tadi. Semua peralatan yang menggunakan elektrik, tapi ia membantu, memudahkan dan menjimatkan masa kita. Orang zaman sekarang kerja, sibuk kerja, pergi pagi-pagi balik malam-malam. Manalah ada masa nak berjam-jam masak dekat dapur, kan. Jadi dengan bantuan periuk nasi, bantuan oven, bantuan, kan, blender, ya, so dapat dah jimatkan masa kita, ya. Orang yang sibuk-sibuk ni orang bandau, kan. Daripada zaman dulu, nak buat sambal belacan, nak goreng belacan, nak sangai belacan, goreng cili, lepas tu nak tumbuk, you agak-agak berapa jam dah guna. Lepas tu masak nasi letak atas api, nak tiup-tiup jaga kayu api. Zaman tu tak ada gas. Berapa lama, kan? Saya rasa, cikgu rasa dekat 1 jam 2 jam pun belum siap. Tapi sekarang hanya 10 minit, lauk kita sekejapan dah siap. Jadi kita harus terima kasihlah kepada pencipta-pencipta, ya, perkakasan, alat perkakasan untuk penyediaan reka bentuk makanan. Okey, boleh move it? Boleh? Hello? Boleh? Boleh cikgu. Boleh, Karina? Okey, boleh. Asla, Atika semua boleh. Haziq pun boleh. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kelas kita sampai sini sajalah, Okey, terima kasih kelas. Sama cikgu. Okey, tak ada soalan, ya? Dah tak ada soalan lagi, Boleh faham, kan? Sebab hari ni punya kelas mudah saja, hanya mengenali perkakasan. Okey. Sebagai tugasan, selain cikgu minta buat nota, sekarang cikgu nak kamu pergi dapur, ambil gambar post dekat group. Boleh? Sebagai bukti aktiviti lah, aktiviti kita kelas. Gambar periuk nasi ke, gambar blender ke, boleh? Sebagai bukti lah kita ada aktiviti, membuat aktiviti kelas, ya. Boleh membuat? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kalau macam tu, kita jumpa lagi kelas pada minggu hadapan. Okey? Take care, stay safe, hati-hatilah, ya. Kelas kita sampai sini saja, ya. Okey, terima kasih kelas. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Okey, sudah boleh, Sudah. Okey, bye. Terima kasih semua, bye.